Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu taslim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatir wahmi akrimna bi nuril ilmi علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بنور العلم وجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال Muliakan Tuhan pengerusi Imam Bilal Muslimin dan Muslimat. Kita sambung pada buku surat yang ke-50. Allah musalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Manakala baik kelakuan dengan manusia, pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendak. Bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Istiqamah bermakna bahawa engkau mengorbankan segala kehendak nafsumu. Ya, tengok harap. Jauh ini macam dia macam tu maksud dia. Kau baca sekali lalu tak faham. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsumu untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Mana keindahan akhirat tu. Itu maksud dia. Keindahan peribadi tu maknanya kita mengorbankan diri kita untuk menjaga hawa nafsu kita supaya dapat akhirat dengan kita menghiasi dia dengan perkara-perkara syariat. Itu maksud dia. Jadi istiqamah ni dia korban segala hawa nafsu. Yalah. Tak senang nak istiqamah. Tuhan minta pada kita istiqamah. Kun sahibal istiqamah. Jadilah kamu orang yang menuntut akan istiqamah. La talibal karamah. Janganlah kamu menuntut karamah. Fa inna nafsaka mutaharriqah fi talabil karamah. Sesungguhnya nafsu kau tu menyuruh kau untuk mendapat karamah. Wa rabbuka azza wa jal yutalibuka bil istiqamah. Tapi Tuhan kau itu menuntut pada engkau istiqamah. Kita nak main masjid pun susah kan. Macam-macam kita kena korban.
Nak main mengaji pun kita kena korban. Tu waktu maghrib ni termaklumlah benda-benda yang ghaflah banyak. Korban untuk ibadat, mendekatkan diri pada Allah. Nak tahajud kena korban tidur, tak begitu. Korban tidur sedap ke tahajud sedap? Mesti tidur sedap. Tidur sedap lagi, ada bini peluk bini pula. Contoh kan. Baru kahwin, bila lama kahwin tak ada peluk hantai dah pula. Biasa lah tu. Senang nak bangkit tahajud, susah. Melainkan orang yang dia istiqamah. Nak baca Quran tengah-tengah malam, senang nak buat sebelum tidur. Yang kita bincang dulu, baca surah tu, macam sini baca Al-Mulk tu salah satu. Banyak tuan. Wirid-wirid Nabi sebelum tidur ni banyak. Apa yang amalan Nabi, saya ingat saya dah bagi tahu dah minggu lepas, bulan lepas, dekat 8 surah yang Nabi tak tinggal beramal sebelum tidur. Kalau ikut-ikutkan baca tu dekat 2 jam juga tu, baru boleh tidur. Senang. Susah. Senang yuk. Susah. Melainkan kita korban. Sebab yang dituntut pada kita tu istiqamah. Kata apa ni, al-Juruzajai, yang dituntut pada kita istiqamah. Tuhan tuntut itu, bukan karamah. Walaupun selalunya diberikan karamah pada mereka yang istiqamah. Tuhan bagi juga. Sama ada hissi ataupun maknawi. Sama ada benda tu nampak depan mata ataupun benda tu sekadar makna saja. Tuhan bagi. Mungkin kalau kita bawa kereta, kita kena langgar, mungkin adatnya kita mati tapi tak matinya. Itu mungkin kesan daripada amal soleh yang kita buat. Jadi dalam tasawuf ni yang tu yang dituntut, istiqamah. Walaupun benda tu berulang kali buat. Berulang kali, sembahyang jemaah berulang kali. Tapi cuba tuan-tuan fikir, ibadat ni adakah kita stres walaupun banyak-banyak kali ulang? Ada. Baca Quran banyak-banyak kali stres. Keluar masjid kan, keruk dahi, stres dah sembahyang isyak. Tak pernah dengar lagi orang macam tu. Kalau ada sepak, stres apa? Tak stres tuan. Tak ada. Keluar-keluar surau stres. Stres betul sembahyang maghrib ni leceh. Tak ada. Tak tahu lah kalau Tok Iman dia baca panjang tu, harilah ada wajah agak lah. Tapi tak stres. Ibadat ni dia menghilangkan stres. Tak pernah dengar lagi lah orang lepas main tarawih orang keruk dahi, tak pernah. Tapi kalau keluar pejabat tu ada. Keluar pejabat keruk dahi, letih. Mudah kan. Balik rumah ngadap bini pula, letih dengan bini. Tu ada. Tapi ibadat tak ada. Jadi banyak ayat Quran kan, fastaqim kama umirta, tu banyaklah ayat Quran suruh kita. Bahkan surah Fatihah tu sendiri kan, ihdinas siratal mustaqim, istiqamah lah. Jalan yang lurus, istiqamah. Jadi adalah ulama meninggalkan amalan. Antaranya disebut dalam kitab-kitab Fadailul Quran, antaranya kelebihan surah Al-Kahfi tu, dia boleh menetapkan hati kita untuk tak cenderung ke mana-mana. Tu kelebihan surah Kahfi tu. Sebab tu Nabi suruh mulazamah 10 awal akhir tu. Sebab waktu akhir-akhir zaman tu fitnah banyak, kita tetap. Waktu kelebihan Al-Kahfi tu, dia tetap hati kita. Macam ni lah. Inilah jalan dia. Macam tu. Tu suruh baca. Waktu Nabi kata nak selamat daripada Dajjal, baca 10 awal, baca 10 akhir. Baca satu surah, lagi baik. Tu lagi baik. Istiqamah lah tuan. Dapat tak dapat tu cerita nombor 2. Kita hamba, kita bukan Tuhan. Macam kita isi borang kerja, kita yakin tak dapat isi borang. Isi lah, kawan pula marah kan. Kerja besar ni 5K ni, isi borang. Kita pun tak yakin kan, kita pun isi borang, tapi bukan confirm lagi dapat. Ikut dia lah, dia nak ambil tak ambil. Itu makhluk Tuhan lagi macam tu lah. Tuhan suruh buat amal. Dapat tak dapat, buat. Yang penting sentiasa. Masalah kita nak dapat. Bila tak dapat tu kita tak. Kita mula, ayalah buat amal. Dah semayang dah Ustaz? Dah semayang dah, tapi macam ni juga lah hidup saya. Tak berubah agak kan. Susah juga apa semua. Mana ada jumpa. Adalah dakwah seorang budak. Jalan dengan kawan kan dakwah. Ada seorang budak lelaki.
Kita pula pakai ketayak macam ni, dia pun main singgah tanya. Dia kata, "Ustaz, saya ni nak tinggal Islam ni. Jenuh aku. Keruk dahi dah. Kau ya betul kau ni. Pasal saya rasa Tuhan tu, saya sentiasa susah. Saya dah semayang dah, tapi saya susah. Saya dah buat macam ni, tapi saya susah. Tak bagi senang pun." Betul kata, ada baca dah sirah-sirah Nabi. Kata, saya dah campak dah semua buang. Agak-agak kalau jumpa tuan-tuan nak buat macam mana? Jam tu. Kita pun jam. Macam mana dengan budak ni? Macam tu lah lebih kurang dia nak, sebab mak bapak dia cerai. Dan dia hidup pun tumpang pada belas ihsan nenek dia. Pasal perceraian mak ayah dia kurang kasih sayang, dan dia tengok hidup dia ni sentiasa susah. Hidup dia sentiasa susah, tak boleh nak buat semayang-semayang tapi susah yang dapat, tak dapat senang. Jadi saya nak jawab apa, saya pun pujuk-pujuk kan, kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang banyak cakap tu, nak murtad tu kan, ingat senang ke? Dah ada niat dia tu nak keluar. Kalau kata engkau kalau keluar pun tak jamin kau boleh aman punya. Cuba kau tengok artis barat ni, cuba tengok akhir hidup mereka, semua serabut. Cuba tengok orang barat, pelakon-pelakon Hollywood semua tu. Cuba perhati, walaupun mereka tu duit banyak. Macam Michael Jackson tu, siapa tak kenal? Kenal Michael Jackson? Yang boleh menari macam tu kan? Nak buat juga tu kan? Boleh macam tu. Ke belakang, ke depan, benda. Akhir hidup kena bunuh. Walaupun rumah sebesar satu pekan Rembau ni rumah dia. Besar rumah dia, dalam rumah ada funfair. Ustaz tengok dah, saya tengok dokumentari yang tu, jangan salah faham. Pasal dia tu famous. Tuan bayang dia punya konsert tu sampai ambulan dah ada 5, 6, 10 buah ambulan dah standby. Pasal pengikut taksub boleh mati, pengsan. Jadi dengar cerita orang, katanya dia nak masuk Islam. Betul, sebab dia masuk Islam, orang takut pengikut dia tahu dia masuk Islam, semua akan peluk Islam. Bom, tembak, bunuh. Konspirasi itu tak tahu dah betul dah. Itu teori lah. Tapi nak kata apa, walaupun banyak duit pun tak senang. Susah. Hati tak ada. Ni, dalam, kosong. Macam syekh saya yang duduk London tu. Yang datang kat dia, Mak Saleh, walaupun ya kereta BMW, rumah besar, bini besar, kahwin pun banyak kan, anak semua ada lah. Tapi saya kosong lah. Dalam saya macam tak terisi. Zero, kosong. Duduk dengan tok syekh saya, duduk berzikir-berzikir, baru rasa tenang, sakinah tu datang. Dia kata, kau kalau cari benda lain pun, kau tak dapat ketenangan, lagi serabut lagi ada. So, saya katalah, saya pun mengaji bidang muqaranah atau hadian, perbandingan agama. Kitab besar ni adalah dekat 1000 muka surat. Tebal ni, khatam lah. Semua ada, Sing ada, Kristian ada, semua ada. Semua tu semua serabut. Apa? Islam je yang tenang. Dia pujuk tu, dia pun menangis kan. Alhamdulillah dia nak nangis. Dia kata Tuhan yang jumpakan kita ni, mana Tuhan nak kau berubah, Tuhan sayang kat kau. Jenuh kalau pujuk. Kawan-kawan pujuk bawa dia pun tu ajar sikit, ambil wuduk, semayang semua, Alhamdulillah. Dia tak tahu lah lepas tu kan. Dia tengok kita pakai macam ni, dia pun tertarik tu, dia tanya. Nak keluar Islam kata. Kau jangan buat pasal. Menyesal nanti. Dalam Islam ni duduk je lah. Walaupun tak semayang pun kurang lah. Tapi jangan keluar agama. Jangan sekali-sekali pilih murtad. Jadi macam tu susah istiqamah tu. Sebab apa? Kadang buat tapi tak dapat. Tu yang payah tu. Dapat tak dapat kerja Allah. Dia maula. Jangan kita buat Tuhan tu macam hamba abdi kita. Doa mesti dapat. Itu janji dia. Kalau tak dapat sini, dapat sana. Lepas tu yang dapat sana lagi, mungkin lagi ringan. Sini tak dapat. Tapi sana mungkin kita tak kena hisap. Kita tak kena tu, tak kena ini. Tak tahu. Simpan sana. Tapi sama macam tu. Bila keadaan tu berubah, kita terpelihara situ lah. Tuhan ubah je keadaan kita. Saya selalu sebut, sekarang kita tengah senang. Kan? Anak kita semua okey lah. Dah pencen, apa nak buat lagi. Ngadap muka ustaz je lah. Nak mati dah. Mungkin. Esok susah pula. Tak tentu. Itu kena doa selalu. Lepas sebelum bagi salam tu kan. Ya muqallibal qulub. Selalu tu. Sabit qalbi ala dini. Tuhan yang pegang hati kita ni boleh bolak-balik. Mungkin hari ni kita taat. Mati maksiat. Ada orang yang maksiat. Mati taat.
Kan banyak dalam kitab macam tu. Asalnya ahli taat tapi dah jatuh. Jatuh kafir bukannya mati maksiat. Kafir tu kan. Macam kisah para sisa tu, tak payah sebut lah, cerita tu semua tahu. Seorang pemuda zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa tu silap pemuda. Dah ada juga mereka yang dunia apa amalan dunia sibuk, masjid pun tak kenal, semayang pun tak erti, mati beriman. Ada juga macam tu. Jadi istiqamah je dah. Ustaz cakap senang, ustaz dah awak sendiri pun tumbang juga kadang. Biasa manusia. Tumbang ni kita ustaz-ustaz pun kadang semain subuh kat masjid sebab apa? Ada kuliah subuh. Bangun kita pukul 5 dah segar. Penyakit ustaz. Kalau tak ada kuliah subuh, main kat rumah dah. Tak ada kuliah ini main rumah, nafsu. Macam tu kan. Perjuangan wallazina jahadu fina. Lepas tu Allah Ta'ala kata jahadu kan. Yang bermujahadah di jalan kami lanahdiyan lahum. Jahadu. Nak buat baik ni kena usaha, kena sungguh-sungguh. Dapat tak dapat cerita lain. Tak dapat pun buat, dapat pun buat lagi. Tak dapat buat juga, dapat buat. Tukar keadaan, sedih, gembira, sukar, senang, apa semua. Baca je Quran. Semayang je 5 waktu. Walaupun hati kita sedih kan. Datang juga masjid, tak apa. Okay. Ada kematian. Sebut bab mati ada seorang ustaz di MRSM Gemenci, Ustaz Alif. Baik juga dengan kita tu. Tiba-tiba dah tak ada. Takut lah tuan saya 2 tahun ni banyak. Kenalan-kenalan saya ni banyak dah meninggal. Pasal kita kenal dia, dia kenal kita kan. Pasal macam mati dekat pula. Takut. Meninggal baru meninggal tadi. Meninggal hari Jumaat. Mulia lah. Tak lepas pada azab kubur. Terlepas pada azab. Dia tetap. Jadi apa pun tetap lah macam tu. Ibadat sikit-sikit sudahlah, kita tak boleh, tak mampu banyak kita buat sikit-sikit. Jadi dia maintain, yang tu yang perlu. Jadi dalam kitab ni sebut, dia syarah sikit. Dia kata istiqamah tu dia ada 3 peringkat. Permulaan dia panggil takwim. Kedua dia panggil al-iqamah. Ketiga dia panggil istiqamah. Takwim tu adalah dari sudut kita mendidik hawa nafsu. Itu takwim. Yalah, didik hawa nafsu kita. Nak buat amal ni bukan senang. Satu malas, satu dah. Jemu. Itu diuji. Dalam mata hikam sebut. Kita yang beramal ni akan diuji. Kadang-kadang kita jadi malas. Dia akan uji. Mula-mula 40 hari tu dia okey lah. Dia kuat kan. Masa Negeri Sembilan. Dia kuat kan. Duduk pula dengan Tok Imam kan. Tengok orang-orang kopi apa-apa lebay ni. Dia kemah aku ni. Pergi duduk KL pula. Tengok keluar-keluar depan rumah orang pakai skirt. Ni dia goyang tu. Tapi kalau kita boleh tu, istiqamah. Tidak dengan kopiah-kopiah kita letak dalam poket. Tak boleh ni, fitnah. Okey, ini lain pula perwatakan. Yang tu yang banyak tu. Tapi semua akan diuji. Malalun, kaslun, futurun, jemu, bosan, malas. Macam mana kita ibadat sembahyang jemaah ni ada dapat kaya. Sembahyang jemaah dapat. Sembahyang jemaah dapat BMW. Sembahyang jemaah ni kita beramal sembahyang duha dapat Mercedes ataupun orang bagi 1 juta ke. Benar ada. Tak benar pun tuan. Kalau ada tu mungkin ada. Kadang ada juga. Tapi buat je lah. Dapat tak dapat cerita lain. Kadang orang dia komplain sebab tak dapat. Itu yang dia putus asa. Itulah kebanyakan orang. Pasal dia beramal sebab ada sebab. Sebab itu mata hikam yang pertama sekali, itulah benda yang ditegur oleh pengarang hikam. Kan? Min alamatil i'timadu 'alal amal. Antara tanda orang yang berpegang dengan amalan, nuqsan roja, kurangnya harapan inda wujudiz zalal, ketika mana ditimpa maksiat. Dia kuat beramal dah. Satu hari ditakdir, dia maksiat. Dia tinggal amal. Dia tak harap, dia tak pandang pada Tuhan. Dia tak pandang sudut amalan tu Allah yang bagi. Dia pun tak buat sebab dia anggap diri dia beramal. Bila jadi keadaan macam mana? Dia Tok Guru saya kata dia bungkus tu 3 bulan penuh. Tak buat. Malam dah buat maksiat lah. Tak payah lagi sembahyang subuh hari ni. Layan nafsu kita. Pegang dengan amal. Dia tak pegang dengan Allah. Orang yang pegang dengan Allah ni, lagi dia jatuh, dia usaha lagi.
Jatuh lagi, dia naik lagi. Jatuh, naik lagi. Taubat lagi, taubat tu nama Tuhan tu Tawwab tu. Man taqarrara taubah taqarrara qabur. Barang siapa yang berulang-ulang taubat, berulang-ulang kali Allah Taala terima taubat dia selalu. Mulazamah taubat dengan Tuhan. Jadi pertama takwim, dia kata min haisu ta'dibun nufus, membersihkan, mengajar adab pada nafsu. Kemudian al-iqamah, min haisu tahzibul qulub. Iqamah tu dengan mana dia membersihkan hati kita tu, proses semua tu. Mula-mula dia didik hati kita kan. Nak istiqamah ni dia didik dulu. Dia ajar adab. Kena sabar, beramal lah dulu. Rintangan banyak. Kan kita nak semayang pergi masjid kan. Udah ni kacau, cucu kita kacau. Dia rintangan tu semua nak tepih tu. Nak pergi ke Tuhan tu semua tepih. Bukan sepak, tepisan, kacau tu. Nah, kita nak keluar je isteri panggil abang. Kacau. Ini nak pergi semayang ni. Dia isteri panggil dia ada nada dia tu kan. Kalau dia panggil bang tu dia nak suruh beli barang tu. Dia bang beli barang, tahu set dalam kepala otak ni habis duit belanja ni. Kalau abang tu dia nak benda. Tu semua mantik tu kan. Dia panggil dilala dalam mantik tu. Ilmu mantik tu kita tak lagi kenal lah, ada common sense. Dia ada rentak dia tu. Kalau kita nak buat ibadat tu kacau semua. Isteri, anak, mungkin orang muda-muda kahwin macam tu lah. Orang tua tak ada dah, isteri dia tengok dia pun tak kisah dah kan. Balik lambat pun tahu dah dia minum dengan siapa. Tak ada dia nak kahwin menambah 2-3 pun. Melainkan kalau dia pergi masjid dia pakai samping. Tu kena tanya kan. Macam cerita apa tu? Cerita apa? 3 madu. Hutang baju aku mana pak? Lawa abang ni nak gimana tu, ada kawan tu nak kahwin, nama dia apa dah? Nama sama dengan nama dia. Setahu saya ada seorang je kawan. Kamu apa tahu hutang baju aku mana? Betul, lah kahwin tambah lagi 2. Itu tak apa. Kalau suami pakai kain pelikan tu cabuk macam tu, biar je lah. Ini semua halangan yang kita nak ibadat. Antara halangan kita nak ibadat ni makhluk. Itu halangan. Tak kira isteri kita, anak kita, cucu kita. Kita nak baca Quran dah. Cucu. Kalau orang tu cucu jom lah tu. Kita jalan-jalan kejap. Dia tu nak baca ni. Orang rumah berkata lah apa salahnya tinggal lah kejap Quran tu. Layan cucu. Setahun sekali balik kan PKP pula. Kita pun. Orang perempuan kan kalah kita. Gitu lah. Kita tak baca lah. Tinggal macam tu. Halangan makhluk dunia, apa syaitan, nafsu, 4 benda ni. Itu semua halangan. Jadi kalau kita baca Minhajul Abidin, saya dengar ada ustaz baca dah. Tuan-tuan belajarlah halangan-halangan nak capai ke Tuhan. Apa halangan dia? Pertama sekali makhluk. Makhluk akan menghalang kita. Kadang-kadang kalau kita tak kaki ibadat, bini kita pula kaki ibadat. Kita pula bini kita asyik dengan ibadat, kita tak layan kita pula dah. Halangan tu semua halangan. Nak kena tepih semua tu dengan cara yang pandai lah. Kena pandai lah orang kata. Piramli kata kenapa? Mesti pandai pembohong. Mesti pandai temberang. Tapi tu nak kahwin. Nak kahwin lebih. Tu serabut lah. Piramli. Filem dia tu ulang-ulang kali tayang pun gelak lagi. Kadang-kadang orang rumah menyampah dah. Boring kata filem Piramli dah. Kita suka. Pasal dia punya percakapan dia tu macam kena sungguh kat kita. Kena sungguh kat orang hari ni. Macam cerita apa tu cerita Nujum Pak. Bukan Nujum Pak Belalang apa tu. Musang Menjanggut kan. Undang-undang ni saya yang buat. Boleh tukar-tukar kan. Musang Menjanggut nak ngurak perempuan tu. Dah lah janggut. Kesopan pula. Haram jadah betul. Tak sedar diri dah tua dah. Kata apa? Itu halangan. Kena tepih semua. Baru dapat Tuhan. Nak dapat Tuhan kena tinggal makhluk. Itu yang susah. Tinggal tu bukan suruh tinggal terus. Tapi jangan letak hati tu sini. Kan? Susah tuan. Ustaz boleh ke? Ya, awak menyeimbang je. Kadang tewas juga. Susah. Sebab tu dia pahit. Mujahadah ni memang pahit. Kata Tok Guru saya beramal ni pahit.
Tapi dia puas. Kita sembahyang tarawih kita rasa pahit kan. Oh lambat ni imam ni baca Baqarah kan. Oh nak Ramadan ni lambat. Tapi lepas tarawih kita rasa puas dah. Alhamdulillah. Dapat juga. Sini berapa? 8 ke 10? 8 lah. Alhamdulillah. Buat 20 pula tahun ni cuba try. Tinggal satu baris 20. 8 semua belah dah. Oh bye. Hari ni kita buat 30 juzuk mengusi. Suruh Tok Imam tu semalam sejuzuk. Tengok orang kata apa. Ubah sikit. Kan? Pakai Quran besar tu. Tapi tak, kalau berat macam mana pun. Tapi lepas tu ada kita rasa stres. Tak ada kita rasa alhamdulillah dah buat ibadat. Dia datang sakinah tu. Tuhan turun kan. Walaupun letih. Maksiat. Walaupun sedap maksiat ni. Oh sekejap je. Sedap. Tapi lepas tu menyesal. Kalau berzina ke apa. Ni memang sekejap je. Lepas tu, astagfirullah. Sampailah mati dia ingat. Oh, ya aku dah buat benda ni. Tapi itu tanda bagus. Antara tanda mereka yang mendapat rahmat Allah ni, dia tak ingat. Dia tak lupa dosa dia. Dia ingat waktu tu. Lagi bila dia ingat tu, itu dia tawaduk dengan orang. Aku ni pun lebih kurang kat dulu. Dia datang. Lebih daripada orang taat lagi. Orang buat tu, dia takdir maksiat tu. Bila dia nak rasa ni, dia teringat. Dulu aku sama je macam dia ni. Dia teringat tu, jadi tawaduk, jadi rendah diri. Fungsi maksiat. Habis tu bukan suruh buat pula. Pergi buat pula kan. Ni rakam ni, bahaya lah rakam-rakam ni. Ya apa ni. Tengok yang penuh lah. Buat ya tuan. 4 benda tu. Dunia, syaitan, harta. Dunia, syaitan, nafsu. Apa lagi? Dunia, syaitan, nafsu. Lagi satu apa? Makhluk. Makhluk. Betul ada istighfar daripada tarikat kan. Astaghfirullah mimma siwallah. Aku berlindung pada Allah daripada selain Allah. Daripada tak kira lah pekerjaan kita semua makhluk semua kan. Kita nak pandang macam mana. Qala sambung kita. Betul dia kata manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu. Bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka itu. Itu kan sonang tu. Kan? Kita pula kena layan kehendak dia. Kita maknanya kita tunaikan hajat dia. Kalau dia berhajat, kalau dia kesusahan ke, kita cuba tunaikan sekadar yang kita boleh lah. Tak boleh, tak apalah. Saya tak boleh nak tolong ni. Bagi tahu terang. Jangan biar dia berharap. Tak boleh cakap tak boleh. Tunaikan. Man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mudahkan urusan umat Islam, Allah Ta'ala akan mudah urusan dia dunia akhirat. Dan ulama tafsir akhirat tu dengan sempurna. Tuhan tolong balik. Layan je lah orang. Kan? Yang kita boleh lah. Bukan suruh jadi hamba dia dah. Maksud kita ni kita tunaikan hajat dia. Kalau dia berhajat, dia susah kan, bagi je lah. Kalau sampai dia kena mendedahkan muka dia kan, datang kat kita minta tolong, saya ni susah ni, anak tak makan. Kadang saya lemah tang tu lah. Bila dia datang tu, dia bawa anak kecil. Oi, lemah betul. Tuan-tuan tak rasa? Itu kan kesian kat dia sangat kan. Anak tu, urui, serabut. Saya tahulah kalau modus operandi tu saya tak. Ada itu, cakap apa kan. Bagilah RM5 sudah, dekat anak. Kadang kita pergi ambil duit kat bank kan. Dengan anak-anak tu depan tu jual tisu. Kadang siam betul lah. Tolong dia lah. Bagi RM10 ya. Janganlah bagi RM500 kan. Kalau dia boleh okey lah. Itu terbaik. Duit yang kita bagi tu lah duit kita. Yang duit dalam poket ni tak tentu lagi tu kan. Duit kita bagi tu. Sebab tu bila kita mati, apa benda yang manusia minta? Bila kita mati, orang-orang fasik ni minta apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani, jika boleh kau tangguhkan sikit, ila ajalin qarib fa asaddaqu, aku nak sedekah. Tu masa ke akhirat tu nampak pahala sedekah ni, ya Allah. Betul bila Nabi Isa datang, antara benda yang dihapuskan adalah jizyah dengan zakat. Pasal zaman dia tak ada orang miskin. Jadi tuan-tuan kalau nak bersedekah, nak wakaf sama sekarang, sedekah lah banyak-banyak. Besok zaman Nabi Isa tak ada dah. Mansuh, orang dah kaya. Sekarang ni sebab apa ramai orang susah? Sebab pemimpin dia makan duit rakyat. Itu kitab sebut, bukan saya.
Sebab tu ramai orang susah. Ahli dia punya kawasan dia, kereta besar. Rakyat kelaparan. Sebab apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi ke apa, dalam kitab dia mengatakan sebab berlakunya kezaliman dibuat oleh pemerintah. Sebab tu ramai orang susah. Sebab tu zaman Sayyidina Umar dulu kena cek semua gaji-gaji menteri ni. Semua kena bentang semua, kena bentang. Kalau dalam Dewan Rakyat dia bentang apa, atau dia panggil pendapat, tak ingatlah istilah tu kan. Semua kalau lebih sikit, letak jawatan. Makan rasuah lah, letak jawatan. Tu Umar. Mana nak jumpa pemimpin macam Umar tu kan? Tak punya tegas macam tu. Orang buat rumah naik pagar sikit, dia tanya ni buat sebab apa? Pemimpin kan? Buat sebab apa ni? Rumah naik sikit ni. Tak, sebab bising pasar depan tu. Roboh sekarang rumah. Pagar tu Umar. Tu zaman dia fitnah tak ada. Semuanya aman, damai sebab dia adil. Ada 2 orang pemuda mencuri. Susu unta curi. Ke curi unta ke saya tak ingat riwayat tu. Waktu dapat tangkap. Asal curi? Tak, sebab kami lapar. Tak makan 3 hari. Lapar. Nak minum susu. Paksa curi. Tuan unta yang kena. Pasal apa hang tak bagi? Hang kena denda. Tu sekarang ada macam tu. Tak ada tuan. Tak ada. Ada. Sayyidina Umar ni dia bukan mengaku dia khalifah. Kan? Datang pergi rumah orang. Orang pun tak kenal dia khalifah. Yalah zaman mana ada benda-benda ni datang ni, handphone ni. Tak ada, Facebook pun tak ada. Orang tak kenal. Tapi ada ke dia kata, aku ni khalifah ni. Saya khalifah. Tak ada tuan. Jumpa orang boleh kutuk lagi. Janganlah jadi macam Omar sebab aku miskin. Omar tak tolong aku. Padahal dia dengar tu. Ada dia kata, hey, aku YB ke kau YB? Ada. Macam ada lah seorang tu. Kalah dah pun. Boboh ya. Hey, aku tak kenal. Ni siapa? Mana Sayyidina Umar tunduk. Nangis Umar. Aduh, rakyat aku tak makan seorang. Hang pergi ambil je. Siapa? Tak nama dia punya pengiring dia tolong ambil. Jom kita pergi ambil ke Baitul Mal, kita ambil duit sikit, ambil daging sikit, ambil roti bagi keluarga ni. Kami bagi. Tu mudah-mudahan Omar ni, kamu ni dapatlah menggantikan Sayyidina Umar ya, makcik tu. Dia tak tahu. Padahal tu khalifah. Tak cakap, pembantu dia nak cakap, tak, itu saya cakap. Biar dia. Sekarang tak ada tu kan, tak kenal. Tapi kalah dah pun, elok dah pun. Insaf sikit. Masa kau dapat, kau belagak sangat. Yang kau dapat tu orang pangkah kau. Belagak, bagi sikit. Tapi ada tak zaman tu sekarang? Mana ada, ya Allah, pemimpin dia lagi orang besar ni. Rakyat susah. Dulu rakyat senang. Sayyidina Umar tidur atas pasir. Dalam cerita Umar Al-Khattab, dalam YouTube ada. Sayyidina Umar tidur. Berdengkur pula tu. Datang seorang orang daripada Parsi ke Rom. Datang nak kunjung Sayyidina Umar kan. Datang. Saya nak jumpa khalifah ni. Khalifah mana? Sayyidina Umar nak jumpa Umar Al-Khattab. Boleh sila. Dia tengok semua pakai sama. Zaman dulu macam tu. Semua serban ni semua pakai sama. Bawa kan. Tengok-tengok rumah kecil. Benar ni. Tu ni khalifah ni. Tak betul khalifah, rumah khalifah ni. Tengok buka-buka tidur. Sayyidina Umar tidur jaga. Siapa tu? Tu dia. Kata kat negara kami, wahai Umar, tiap-tiap malam pemimpin tak tidur nyenyak. Sebab apa? Rakyat nak sepak mereka. Tiap-tiap malam tak boleh tidur. Tidur je rakyat bising. Tidur je. Kan? Tapi Umar boleh tidur nyenyak. Sebab apa? Adilnya zaman Umar Al-Khattab tu. Lepas tu Nabi kata, hidup lagi laki-laki ni tak berlaku fitnah selagi mana laki-laki ni hidup. Isyarat pada Umar Al-Khattab. Tak berlaku fitnah. Zaman Abu Bakar ada fitnah. Tak ada fitnah. Abu Bakar walaupun dia lembut. Tapi bila dia tegar, bunuh ya. Murtad, bunuh. Perangilah. Sampai Osman lah barulah jadi. Itu pun Sayyidina Umar dah tahu dah benda tu. Dia tengok muka Ali, dia tengok muka Osman. Kata Mika dua ni, pasal Perak lah pula. Pasal Negeri Sembilan tak erti nak cakap. Mika hati-hati. Jangan sebab keturunan Mika nak action sangat. Tapi korang macam tak ingat dah dialog Arab. Muka Ali pun dia tengok. Buat tahu. Ni punca. Aku lantik Abdul Rahman bin Auf untuk cari pengganti siapa yang layak jadi khalifah. Tu Umar Al-Khattab. Apa dia? Kau. Tapi saya tahu. Tak boleh nak sebut. Orang gelak kan. Itu bahasa Perak je lah. Tak ke bahasa Kelantan apa. Tahu kan ke Perak tak erti pula. Lebih kurang aja.
Betul orang cadangkan, wahai Omar, kamu lantik je lah anak kamu. Pasal Abdullah bin Omar ni warak. Jenis pendiam, jenis tak campur kan. Ibadat dia kata, lantik anak kamu, kami semua bai'ah anak kamu, sudah. Tengok anak dah, jangan sekali-sekali terlibat dengan urusan pemerintahan Islam. Jangan terlibat. Sampai tu sampai Abdullah bin Omar tak jadi khalifah sampai bila-bila. Walaupun dia lah paling adil zaman tu. Dia tak nak. Kalau kita macam mana? Kita kroni je. Ini anak jadi bagi ke anak tu kita bila kerja pun kroni ni anak kawan ni boleh hak lain luar tu saja berlakon beratur panjang-panjang tu pilihan enggak dapat kita tak berkat tu anak ni kacau sama kita. Jadi orang dulu maka bawa dia penuhi kehendak orang. Tengok khalifah zaman dulu semua penuhi kehendak orang. Omar Abdul Aziz sampai padam lampu. Anak dia masuk. Apa urusan pemerintahan? Tak. Pak lampu. Ini terlibat dengan orang rakyat. Tutup. Sembah apa? Bukan nak sembah keluarga. Tutup lampu. Sekarang tak ada macam tu. Nak ada tu kan. Tunggu Imam Mahdi je lah. Nak adil. Imam Mahdi kan. Malah ni siapa naik tak tu ke? Teruk lagi ada. Tak puasan. Ke saya seorang puasan? Dulu katanya 2. 3 pula. Ni tak boleh balik raya. Apa 3 tu Ustaz? Faham sendiri lah. Tak sebut lah. Ya 3. Mesti 3. Tidak, tak boleh. Jadi tukar kuning daripada putih tu. Elok kuning dah. Putih. Anak dah sebut rakam. Kan dia dengar pula. Tak sebut ni umur. Pandai hampa besar ada pun. Tuan-tuan ni bapak-bapak saya ya semua ni. Qala musannif. Jadi penuhilah kehendak orang. Tapi kalau masyakkah juga, kalau kita penuhi, susah ke kita? Kalau kita tak mampu, tak payahlah. Kalau saya tak boleh, kita cari orang lain lah. Tu dia. Tapi kalau boleh, itu terbaiklah. Lepas tu Nabi kata orang yang paling baik tu orang yang beri hutang. Kan, walaupun dah sampai masa dah 3 bulan tak bayar sewa rumah kan, patut kita boleh dah. Jadi kita tengok Allah kesian dia kan. Tak apalah kau bayarlah setakat. Hak tu Islam. Kau bayarlah setakat yang kau boleh dulu pelan-pelan dulu. Hak tu agama. Kita mudahkan dia. Allah Taala mudahkan urusan kita. Insya-Allah, yakinlah. Tak sini, kat sana kan. Bang dah pun. Balik kita lagi. Ingat nak puas habis nasihat ke-18 tapi macam tak sempat pula. Kita buat sampai pukul 10.30 lah malangnya. Boleh? Marah dah. Tu payah tak istiqamah tu kan. Kalau kuliah agama lah sampai pukul 10 orang mula dalam dia. Ini tak guna punya ustaz ni. Dia dalam tu bunyi tu kan. Pasal ustaz dia tak kasyaf je. Kalau kasyaf ni semua sembang ni dalam. Tuk bunyi kan. Dia tak kasyaf. Memang kasyaf ni main-main kan. Muka syafat ni nampak benda-benda tu. Kita tak cakap apa je. Biasa jumpa orang macam tu. Kita tak sebut apa pun. Ada seorang talk share tu kadang. Masa tu saya singgah masjid. Nak kencing ya pun. Singgah. Lepas tu balik-balik pondok. Talk share bagi ceramah. Tiba-tiba ceramah tak nak ceramah pun. Selama ni berzikir je. Itulah kita. Bila nampak masjid tu masjid. Nampak masjid tandas. Lepas tu tak pergi masuk masjid sembahyang tahiyat. Kena dah je. Bau lepas buang air. Ni memang kasyaf betul dia ni. Kena sedah kena. Tu pun anggut je lah. Memang aku lah tu. Udah tak tahan sangat masjid. Tapi bagilah duit sikit kan. Dia biasa bagi duit kan. Mana ada bagi. Sehingga kencing buang air terus balik tu kan. Itu tanda akhir zaman. Kerana kita ada sebut. Tanda akhir zaman ni manusia dia singgah masjid. Dia untuk peribadi dunia je. Dia tak singgah semayang pun kadang. Singgah tandas je. tak semayang. Singgah tandas mandi anak semua. Dah masuk zuhur dia buat tak tahu jalan. Tak singgah semayang tu. Tu akhir zaman lah. Dia nak cakap apa. Tapi husnuzon lah musafir. Husnuzon musafir. Baik sangka lah sikit. Musafir kan. Biarlah dia keriput. Kita dapat pahala. Sediakan kemudahan. Sediakan kemudahan untuk orang berak ni pahala tau. Tak pahala. Untuk orang buang air. Qala. Sebaliknya engkau paksakan dirimu
untuk melayani kehendak mereka itu selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Tak boleh jadi syarak, kita tolonglah dia. Apa ajak dia, kalau dia ada masalah, kita jadilah pendengar yang setia. Walaupun kita pun tak boleh nak settle masalah dia tu. Kita tengok dia monyok je kan, muka jiran kita ni monyok je kan. Kita gila, yuk apa masalah, kongsi je lah, aku boleh tolong ke. Lepas bila dia luar, jangan kita hentam dia pula. Itulah, orang dah khabar dah dulu, kau deging. Kita habis lah. Kita jadilah pendengar yang setia kan. Walaupun kita tak boleh settle, itu Nabi aja. Jadi pendengar, kita dengar. Jangan kita pam dia terus, kita dengar masalah. Sekurang-kurangnya dia lepas semua tu kan. Kita menggembirakan orang yang tengah kesedihan tu, sedekah. Itu kan adalah hadis 40 ada. Sedekah. Hilangkan kesedihan dia. Orang tengah monyok macam tu lah. Tapi sebenarnya orang monyok ni tak ada benda lah. Kalau kahwin gaduh dengan bini, monyok lah. Lain lah. Gaduh dengan bini masalah anak. Jadi gembirakan hati. Itu masuk tu sedekah semua. Selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Selagi tak salahi syarak, tak apa, pergilah. Tolonglah orang Islam. Sebab itu antara adab yang keempat selepas terbit fajar, kalau dia ni bukan ahli ibadat, dia ni bukan ahli makam kasbi, kerja, dia tak kerja. Satu lagi ada yang dia boleh buat, dia cuba bantu manusia sedaya mana yang dia boleh. Itu antara benda yang boleh tingkatkan makam dia, tolong orang. Itu dalam kitab Hidayatul Salikin. Sebab itu nak cepat dapat makam, nak cepat dapat ilmu, khidmat dengan tok guru. Itu dia. Orang dulu kalau tok guru minum kan, dia berebut tu anak murid tu kan. Nama rakam dah pula, hentak lah. Kan, berebut ni tok guru ni berkat. Bukan minum air ni, berkat. Nak cari berkat, sandal tok guru tolong apa? Tolong buka. Kitab tok guru tolong bawa, beg dia tolong bawa, baju dia tolong basuh. Kan? Kadang orang yang macam tu lagi cepat, kefahaman dia tu lagi tajam daripada orang yang sentiasa belajar macam ni kan. Tapi bertahun-tahun tak faham. Buka kita tak faham. Orang tu sekali je tengok. Satu kelas dia pergi. Oh, apa ni lah. Buka kita lain dia nampak dah. Oh, macam ni lah. Dia dapat. Asbab pada khidmat. Batu Qadir Jailani pernah sebut, aku naik pada martabat makam yang macam ni bukan dengan sebab banyak semayang. Bukan dengan sebab banyak aku puasa, tapi dengan sebab aku selalu tolong orang-orang Islam. Naik martabat dia. Syekh Qadir Al-Jailani. Bukan dengan sebab ibadat. Kadang-kadang ibadat kita ni Tuhan tak tengok pun. Tapi kadang dengan sebab benda lain. Kita pernah bagi kucing makan. Kucing tengah lapar bagi. Ataupun kita buang benda dekat jalanan. Ada duri buang. Dengan sebab tu. Kadang dengan itu je. Banyak kisah dalam kitab-kitab tasawuf. Bila orang tanya, dalam kitab Ruh ada Ibn Qayyim Al-Jauzi. Kata, apa amalan Mika? Kata, dapat syurga sekarang apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tak ada kena azab. Apa amalan? Banyak semayang ke? Tak ada. Tapi aku, banyaklah. Aku tolong orang. Aku ada satu riwayat, tolong bagi lalat minum air. Lalat dara bagi lalat minum. Macam tu. Syurga. Kita tahu. Bukan dengan amalan kita. Amalan kita rosak banyak. Ujub, riak, sombong, kadang tak khusyuk tu satu dah. Kalau nak hisap bab semayang ni pun saya rasa dengan saya pun habis lah. Tak ada lah semayang kita ni. Tapi diharapkan jemaah ni dapatlah Tuhan terima. Itu sebagai penutup lah. Sebab kelebihan semayang jemaah ni sebelum Tuhan akan tengok semua kan. Antara kita, saya, tuan-tuan ni. Siapa yang khusyuk. Kalau hajah tu seorang khusyuk. Semua ni dapat ni semua. Itu kelebihan semayang jemaah. Itu kelebihan dia. Tu semayang jemaah. Jangan semayang seorang-seorang. Tapi semayang seorang-seorang tu sedap lagi. Dia luas kan. Semayang jemaah ni dia kena sempit-sempit. Tapi lah ni tak sempit dah. Jarak kan. Usah jarak macam ni. Dia mula nak pasal sah pula. Dah lah rakam ni tu sah. Wallahu'alam cukup lah. Takat tu. Ada soal? Ustaz Khalid tak ada? Kalau dia ada kan. Dia macam-macam isu dia nak tanya. Dia kalau tak datang pun dia dapat pahala. Saya istiqamah. Orang istiqamah macam tu. Dia tak datang pun dia dapat juga pahala dia. Dah tak apalah. Ada? Mak Hajah nak tanya ada? Ada.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada silap, minta maaf lah. Ini boleh like lah tu apa tu. Ni kawan ni buat ada page Pondok Studio. Kalau saya pada Facebook, try lah. Like lah page tu. Share. Ada manfaat dunia akhirat. Allahumma aftah alaina futuhal ilmi wa hifzi wa fahmi. Ama fatahta ala anbiyaka wa awliyaka ibadika as-salihin. Rabbana fir lana wa ikhwana allazina sabaqu bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. حضرة النبي ومشايخنا الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان